Aku nak pergi pasar je. Hai, Assalamualaikum. Saya Sarah Ismail. So, video seterusnya adalah kita pergi ke International Day lah. Okay, daripada Brunei, okay. Didatangkan khas di Malaysia. Dipersembahkan di Big Stage 2022. Okay. So, nama beliau adalah Syafiq. I tak pernah tengok. I tak tahu pun muka dia macam mana. I tak tahu pun suaranya bagaimana. Okay, I tak sabar untuk melihat. So, tiba-tiba ada air. So lah, I pula confident. Tadi macam tak perlulah air kot kan. Sekalinya betul-betul haus. Okay, so akan minum dulu. Let's go guys, let's go. Ku berharap notifikasi bukan muncul. Style lah suara dia. 2 minggu masih tiada yang berlaku. Apa nama budak Brunei tu? Alif Harun. Aziz. Alif Harun. Tak, Aziz Harun apa? Aziz Harun. Aziz Harun ke? Bukan. Kan? Bukan. Tak ada seorang budak Itu Brunei. Itu dia masuk, lepas tu dia pergi belajar. Aziz Harun nama Aziz dia. Harun. Ya, dia pun macam tu kan? Macam suara dia ni. Sikit. Style lah. Aku suka. Style. Weh, tu tak macam apa? Macam Virgon Indonesian pun ada. Weh, style aku suka. Aku kan masih menunggumu. Style. Adakah engkau menungguku? Adakah engkau menungguku? Masihkah engkau menungguku? Adakah engkau menungguku? Masihkah engkau menungguku? Dan tiada. Okey, apa berlaku kat situ? Dan tiada kan. Di. Okey, punca adalah udara tidak cukup untuk support. Okey. Macam mana kita nak tahu udara yang kita ambil itu cukup ataupun tidak? Kita melihat kepada kepanjangan ayat tersebut. Di. Kita kena tengok berapa panjang ayat itu dan kita kena tengok, buat kajian sedikit. Note yang kita nak pergi tu tinggi sampai mana? Dia middle ke? Dia tinggi sangat untuk awak ke? Okay. So, udara mesti mencukupi mengikut perkara itu. Panjang ayat dan berapa tinggi nada itu. Okay. Barulah kita tahu macam mana, berapa banyak yang kita nak ambil. Okay. Contohnya, kalau saya tarik nafas. Okay, saya nak cakap okay, aku tarik nafas ni. Aku nak pergi pasar je. Tak kalah din kau tarik nafas. Aku nak pergi pasar je. Kan? Mestilah you ambil nafas. Aku nak pergi pasar kejap, boleh tak? Kau tunggu jap lah. Kan? So, kita punya tu mestilah bergantung kepada berapa panjang itu. Alright? So, sama juga dalam nyanyian. Okay? Aku kan masih menunggumu. Kalau you pakai falsetto, okay, untuk perempuan, kalau you dalam head voice, memang banyak udara yang digunakan. Selagi you tidak mengambil udara yang mencukupi, maka nak pergi itu lemah dan mungkin the worst adalah tak sampai pun, tak dapat habiskan pun ayat itu. Okay. Adakah engkau menungguku? Adakah bahagia? Di sini janji ku takkan pergi. Biar ku sendiri. Lupa yang duka kita bukan. I suka movement Syafiq. Bersahaja, tak over. Dia kenal badan dia kenal lagu, groove untuk lagu ini. Jadi dia bergerak tu atas logik terhadap apa kemahuan di dalam persembahan ini. So I love. So bila dia tahu macam mana nak handle diri dia, nak handle the stage, makanya dia di atas itu dia bersahaja, dia relax, dia tidak mencuba lebih daripada kemampuan dia. I love. Janji jangan pergi. Setiap hari-hari menanti. Hati yang kita di sini begitu hari menunggumu. Adakah kau menungguku? Masihkah kau menungguku? Adakah kau menungguku? Banyak lemah jugalah sebab pengudaraan saja. Kau tahu tak, aku macam tengok X Factor Indonesian.
Weh, Suara dia kan, suara Dik, dia. kau macam kau bawa aku kat dunia lain ni. Kau bawa aku fly ke Indonesia ni, weh. Star tak? I letakkan you sebagai penyanyi yang agak star aku susah nak cakap tapi Tone macam dia lah, tone dia. tone dia. No, persembahan dia. Tak semua orang, walaupun persembahan dia bersahaja, tak semua orang boleh buat bersahaja macam ni tau. Dan cantik, kemas, cantik. Masihkan kau menungguku dan tiada. Breathing lagi. Masih menunggumu tiada. Aina pun nyanyi dan tiada. Boleh nampak Aina punya mulut. Adakah kau menungguku? Menunggumu, janji jangan kau pergi. Setiapku hari-hari menanti. Hati-hati di sini menghidup. Music arrangement best gila. Adakah kau menungguku? Masihkan kau menungguku? Adakah masihkan kau menungguku dan tiada? Aku tak masih menunggumu tiada. Adakah kau menungguku? Dia dah penat tu. Okay. Apa tu? Saya mula-mula tu macam Syafiq ni mampu tak? I risau sangat apabila dia music akan makan dia. I takut. I tak pernah ajar vokal dia lah, of course. Jadi saya tak tahu julat suara dia. Berapa besar julat suara dia. Kan? Sebab biasanya tone-tone sebegini julat suara dia tidak begitu besar. Kan? Jadi agak risau, tapi sampai habis tu I nampak dia try to catch up. I nampak dia nak pergi tapi nasib baik dia macam hujung tanduk. Lagi sikit je muzik akan makan dia, tapi dia macam okey, dia okey, dalam keadaan dia okey. Tapi terlampau banyak sangat tajuk utama dalam vokal adalah pernafasan. Terlampau banyak. It's starting daripada tengah sampai habis. Dan pengulangan masalah pernafasan itu berulang. Dan the worst apabila tak capai tahap pengambilan pernafasan membuatkan anda nak dekat flat dan juga the stop sebelum sustain note itu habis. Sebelum note itu habis, awak dah stop dulu sebab udara dah tak ada. Okay? So itu membuatkan kita nampak penyanyi itu lemah on stage. Okay, ingat ya, dalam nyanyian kita disupport oleh pernafasan. Tanpa udara, there will be no sound. Faham perkataan itu? Tanpa udara, tiada bunyi. Okay, ada udara, ada bunyi. Bunyi udara yang banyak, kita punya sound akan lebih strong. Udara yang sikit, kita boleh pergi the note, tapi dia akan lemah. Okay, alright. So far, kalau markah saya nak bagi about 45. Okay. Alright, kita tengok apa kata juri. The very cute Syafiq Abdillah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Syafiq. Syaf low battery. Mana Syafiq? Sabar Syafiq, ambil nafas. Ambil nafas. Syafiq tunggu siapa sebenarnya? Ada tu. Ha? Ada lah tu. Ada. Dah ada ke? Ditunggu kat That's Sherry. a secret. Ah. That's a secret. It's a secret lah. Oh, secret. Dia tak nak bagi tahu. Adalah tu. Okey, sekarang ni kita nak tengok markah. Ajar bagi 55 markah untuk Syafiq. Aha, Datuk Siti bagi 30. Oh, ajar 55. Wow, dan juga juri juara kita bagi 52 markah. 55, 36. Kita nak dengar Aina bagi komen. Aina. Aina Abdul. Assalamualaikum. Okay, bercerita tentang Aina Abdul. Okay, sebelum Aina come out sebagai Aina Abdul, saya mengikuti gig dia. Kan, Aina, saya kenal dia sebagai Aina. Okay, saya banyak juga kali berjumpa dengan Aina, you know. So, I memang akan datang melihat performance dia dekat Publica. Dia selalu akan ada gig Aina, kan. So, saya akan datang seorang untuk melihat dia. That time I cakap apa kan? I cakap, you imagine I sanggup datang seorang untuk melihat Aina. If Aina Abdul tengok saya, kan, Aina, I'm your number one fans, kan. Ada sekali tu I punya minat Aina dekat Publica tu. I cakap, Aina,
Nama I Sarah. Dia kata. Masa dia kata, I kenal you, Cikgu Sarah kan? I was like, oh my god, I know I'm your fans. Aina Abdul Basit tu, I wish that boleh tak music industry boleh nampak Aina ni. And Alhamdulillah, bila I tengok dia dah sampai tahap ni, dan I tak boleh, imajinasi I ni macam tak sangka dia telah berada di atas imajinasi I. Lebih dari itu kan. So ini semua adalah doa sebenarnya daripada ibu bapa dia juga, daripada doa dia juga, doa yang orang minat, doa orang appreciate dia punya talent. Okay, so Aina Abdul, good luck untuk your career. I'm so happy for you. Okay, alright, so let's go, kita tengok apa Aina cakap. Oh, sebelum tu, Aina ni kenapa dia special? Dia penyanyi yang bagus, dia ada ilmu dalam nyanyian dan muzik, dan I paling suka, dan benda ni jarang ada pada penyanyi, di mana dia kalau menyanyi sentiasa berkomunikasi dengan pemuzik. Because dia ni daripada gig kan, dia selalu main gig, makanya dia interaksi dia tu bersama pemuzik membuatkan dia punya aura dalam nyanyian itu lain kan. Alright, so semua orang kena learn benda ni daripada Aina juga tau sebenarnya. Okay. Okay, Syafiq, I don't know if you remember this, tapi kita pernah show sekali dulu. Yeah, definitely I remember. That was like 2019. And as always, saya memang suka dengan tone suara awak. Okay, there's something about your tone that sounds very new to me. Yeah. Thank you. So, tapi Kak Aina ada a few comments. Okay. You need to explore more about how you want to look comfortable dekat atas stage, because some parts you look very teragak-agak. Okay, I think you know that as well. Yeah. That teragak-agak tu, we can feel it. And as a performer, kita tak boleh nampakkan teragak-agak tu. Faham. You have to play smart, you have to act on stage as though you own everything. Okay? But other than that, vocal, I rasa dia dah jadi macam tu sebab apa tahu? Sebab dia dah tak boleh kontrol pernafasan dia, dia macam, what should I do? guys, you know, especially when you sing da, 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 Falsetto. that last note selalu you off. Nanti kalau you dengar balik this performance, check that minor details. Okay? Okay. Thank you, darling. Thank you. Alright. Kali darling. Dia panggil oh, adakah ini yang menunggumu? Yelah. Oh, diam-diam je daripada tahun 2019 lagi kelas. Baiklah, Alif, minggu lepas Ajai bagi 32 markah untuk Syafiq. Minggu ini 52 markah. Abang Ajai, komen I bagi sikit. berapa ni? Tinggi tau. Yeah, you almost get 45. good, Syafiq. Thank you. But the last note tu, kan? Every Bila time. comes, saya suka tone awak, saya dah cakap kan. Dan saya suka register bila chest voice to falsetto. Itu bagus. Sebab level chest voice ke falsetto awak tu sama juga dengan level chest voice. Tak ramai orang boleh buat. Tapi cuma awak kena pandai whole note tu. Sustain Kenapa the note. yang jadikan belakang tu tak jadi dia tu? Sebab Support. tak ada support. Kan? Pernafasan. Lepas tu kamu kena berani sikit lah. Pakai dah macam Bruno Mars. Kan? Jadi kamu kena Baju ada dia attitude. lawa. Betul kata Aina tu. To be an artist ni. Apa tu pasal pakaian untuk Syafiq ni, ini salah satu contoh di mana he still look young. Dia tak nampak tua daripada segi pemakaian. I sangat suka. Isi repertoire tu paling penting. Ingat. Okay guys, what is repertoire? Repertoire dalam bahasa yang kita faham Bahasa pasar. Bahasa pasar untuk musician adalah list lagu. Okay, list lagu you. Kekuatan lagu you. Apa repertoire you? Maksudnya macam, apa kekuatan lagu-lagu you? What genre are you? Kan? So, what is your repertoire? Repertoire banyak tak? Macam ni? What kind of repertoire do you have? Kan? Alright? Setengah yang tak naik tu, walaupun bagus menyanyi, kerana dia tak ada repertoire. Kekuatan Itu yang sebenarnya saya cakap. Tak semua orang boleh jadi penyanyi. All the best. Thank you so much. Alright, okay. Abang Ajai punya komen, I should salute apa yang dia cakap. Point dia adalah poin-poin yang besar, and especially
jarang sekali saya jumpa kira ni the new yang I belajar juga daripada juri, daripada dalam TV di mana dia menyentuh tentang nak hidup dalam muzik industri, you perlu ada apa. Biasanya juri akan komen teknikal bla bla, tapi dia akan cakap berpandukan kepada apa yang akan jadi pada masa hadapan. So apa yang I love. So I rasa BBNU perlu capture benda ni untuk mengambil peluang belajar something daripada dia. Kan? Alright, tu je lah kan? Lagi ya? Bajai, thank you. Okay, kita dengar sikit. Oh, dia? Tidak dengar lagi. Belum lagi. Jom silakan. Presiden netizen. Presiden lagi. Ya, Syafiq. Cikbi Cikbi apa? Cikbi banyak yang memuji Cikbi lah. Syafiq. Janganlah. Syafiq ni sekali tengok macam Syafiq cili-cili padi. Tahu ni seringnya suara Syafiq Abdillah ni. Banyak puji kepada awak ni daripada Syira. And dia kata satu lagi ni bagus kena dengar ni. Dia kata I hope Syafiq do better sebab minggu ni awak nampak ada peningkatan dan dia punya tone macam Rizky Febian. Apa tu Rizky Febian tu? Lepas tu suka dengar suara Syafiq ni kita dengar lagu. Saya tahulah sajalah awak tu. Yelah tu. Aku ada masalah nak faham Kelantan punya slang. Dia kata suara macam Rizky Febian. Dia siapa Rizky Febian? Ah. Lepas tu dia patah balik, dia cakap saja je tahu kenal. Tekan lagi. Tekan je. Nyanyi sikit lagu Rizky Febian. Kan? Kata kenal. Nyanyilah. Dia nyanyi. Dia peserta kan? Okay. Aku ambil sikit. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Indonesia tu ada. Bukan suara Rizky. Bukan Rizky lain. Rizky lagi lembut. Rizky sikit. Nak ajar cakap nak hold note tak betul tak dengar apa dia? Macam mana? Falsetto. Macam tu. Macam tu. Betul. Nak awak sekali lagi Cez. Betul lah tu. Sekali. Dan tiada aku kan masih menunggumu. Susah, memang susah nak buat tu. Tiada Susah. kau Steady. Inilah dia. Talent. Ini dia. Okay. Dan. Alright. Okay guys, itu sahaja. Sekali lagi for overall pernafasan sangat penting dalam nyanyian. Sebelum tu, Sarah, Abdillah tu nenek dia bagi. Itulah aku tanya Zaf tadi. Aku cakap asal nama dia Abdillah. Anak Jamal Abdillah ke? Kan? Nenek dia suka Jamal Abdillah. Nenek dia nak jadi penyanyi. Dia ni Muhammad Syafiq Abdillah. Serius lah? Yeah. Tak, memang bukan saja letak macam Abdillah ni tu lah. bukan letak, memang Kan macam siapa nama dia? Tino apa? Aiman Tino tu memang nama glamour kan? tu nama glamour stage. Nenek dia kasi sebab nenek dia suka Jamal Abdillah. nak jadikan dia penyanyi. Kalau dia harapan tak usah boleh dia penyanyi. Memang So dia letak. hampir tercapai lah tu. Hampir tercapai. InsyaAllah ada ni talent dia besar ni. Okay. Alright, so dalam pembelajaran vokal sangat penting kita mengetahui dan mempelajari pernafasan dalam nyanyian, okay? Dan aku ambil sedikit, okay? Alright, sajalah. Okay, alang-alang hari ni kita bolehlah belajar sikit, okay, tentang pernafasan dalam nyanyian. Cikgu belanja. Cikgu belanja sikit, okay. So, dalam pernafasan dalam nyanyian ini, proses kita bernafas dalam nyanyian dan proses kita bercakap seharian adalah sama. Proses dia sama. Cumanya kita perlu udara yang banyak di dalam nyanyian. Makanya cara dia punya peletakan udara dia tu ada di tempat-tempat dia. Okay. So antara breathing technique ni kita akan belajar sesuatu di mana tajuk dia kita boleh sentuh terhadap respirasi. Pernafasan respiration kita akan mengajar bagaimana untuk bernafas dengan baik di dalam nyanyian. Jika anda masuk kelas vokal saya, benda itu akan disentuh, okey? Alright, so kita juga ada dua tempat pernafasan, iaitu ada dua cara untuk bernafas.
iaitu daripada diaphragm multi breathing dan juga intercostal breathing. Okay, so macam mana kita nak imagine breathing technique in a good way, kita akan belajar di dalam kelas vokal. It's a very important untuk tahu anatomi pernafasan di dalam nyanyian. Okay, so bernafas memang amat penting. Macam tadilah saya kata, semakin banyak udara yang kita ambil, makanya bunyi tu akan strong lah. So banyak mana kita nak ambil bergantung kepada frasa lah. Alright, bergantung kepada nada, tinggi atau rendahnya nada tersebut. Okay, kalau kita ambil nafas berlebihan tapi kita nak nyanyi cepet je pun problem. Dia punya cepet ni kali ni tak banyak frasa yang kita nak ambil, tapi kita ambil nafas cepet pun problem. Jadi kita perlu bersederhana dalam hidup tiba. Alright guys, thank you very much. Masuk kelas vokal I nak belajar breathing. Okay, kalau tak bagus breathing nanti jadi macam Syafiq. Okay, Syafiq pun kena work hard untuk pernafasan. Alright, thank you very much guys. Follow my vocal class Instagram, vocal class by Sarah Ismail. Also di Facebook dan juga TikTok. Thank you for your support. Bye.